Engkau nak kata apa, katalah. Sebab apa, masa aku sakit dulu, engkau RM1 pun tak bagi kat aku lawan habis. When I am sick, you don't even pay me 5 cents. And what you talking about now? Well, we are doctors. Tapi kita juga manusia. Sanggupkah kau tengok doktor yang belajar lebih lama daripada manusia biasa, dari sudut pelajaran, mendapat rezeki yang lebih sedikit dan paling sedikit daripada manusia lain. Dan zaman sekarang, doktor lagi teruk hidup mereka. Asam Garam. Hari ini hari istimewa di mana tetamu adalah tetamu yang sangat istimewa, iaitu founder DND World's Never Had. Siapa lagi? Iaitu Dato' Dr. Nordin Darus. Jadi hari ini topik yang kita akan kupas open topik, tak ada topik yang spesifik, cuma kita nak menggali dengan lebih lanjut tentang asam garam kehidupan Dato' Dr. Nordin Darus. Okey, jadi saya baru cek pagi ni. Okey Datuk, selamat datang Datuk, selamat datang ke studio. Terima kasih Datuk sihat ke Datuk? Macam mana? Alhamdulillah. Alhamdulillah sihat. Okey. Jadi saya dapat tahu, saya buat sedikit survey Datuk, kan. Kita punya followers di kita punya social media, kita kan ada Facebook, Instagram, semua tu. Okey, Facebook kita ada lebih kurang 958,000 followers. Dah dekat 1 juta tu. Okey, tetapi saya mesti yakin kita punya penduduk Malaysia kan 30 juta plus. Betul. Jadi 29 juta mungkin ada yang belum kenal Datuk lagi. Jadi boleh tak saya nak minta Datuk, mungkin boleh bagi sedikit background Datuk, asal mana, duduk kat mana dulu. Saya tahu Tara lah. Boleh cakap ke tak? Boleh. Asal ke mana? Baik, saudara-saudara sekalian, terima kasih Dr. Azam dan terima kasih podcast Asam Garam. Saya diberitahu kena cerita perjalanan hidup ni. Senang je, saya dilahirkan pada tahun 1954. Masih muda. Darah apa? Darah jiwa muda. Jiwa muda. Ni cerita kena tahan dengan polis ni, nanti lain kali kita cerita. Tapi yang penting sekali dilahirkan di Bathurst, Pulau Pinang. Nak kata Pulau Pinang pun tak boleh sebab orang Pinang ni dia tak mengaku orang Pinang ni. Okey, Bathurst, lepas tu duduk di Bukit Pentajam. Satu kampung nama Kubang Semang. Dah lah Kubang Semang pula tu. Tak apalah. Dibesarkan high school Bukit Pentajam. Kita cepatkan cerita lah. Lepas tu pergi ITM. Sebab takut nak ambil HSC. Penakut betul nak belajar dulu. Tapi bila dah masuk Universiti Melaya, maka Tuhan bagi rezeki jadi doktor lah. Secara ringkasnya terus jadi doktor psikiatri. Selama 2 tahun. Lepas tu barulah perjalanan hidup masuk ke Majlis Sukan Negara. Yang menukar wajah hidup saya. Faham Datuk. Okey, kita rewind sikit Datuk, kan. Bab cerita you punya background ni kan. Saya dapat sedikit info mengatakan tak tahu betul ke tidak lah, nak confirm dengan Datuk ni. Sebenarnya Datuk ni ada darah seni. Jadi agak unik macam mana seseorang yang ada darah seni ni, dia berubah masuk ke bidang sains. Doktor perubatan pula tu Datuk. Macam mana cerita tu Datuk? Sebab saya tahu Datuk boleh melukis semua kan. Cerita dia interesting. Betul-betul ada asam garam. Form 5. Ni cerita bila dah dapat result tu, siapa yang grade 1 semua ada peluang lah pergi melanjutkan dia punya pelajaran dia. Jadi kawan baik saya nama Bakak. Ni Bakak, kalau ada ni hang mesti ingat ya. Kami dua lah pergi mana, beraya pun kayu basikal tu, pergi kulim lah, nak kejar girlfriend pun bersama lah semua tu. Ni cerita betul. Tetapi bila nak apply masuk ni advanced college ni, kami dua-dua apply architecture. Kan saya memang suka melukis. Masa sekolah dulu pun suka berlawan lah. Maksudnya competition masuk. Pernah menang tau kat Penang tu. Kira masa tu Penang kan dahsyat lah. Tapi bukanlah pandai sangat. Cuma boleh sikit-sikit. Tapi minat tu banyak kepada art. Seni. Kalau lawan berbahas ke, pantun ke, dialah kepala pergi lawan dulu. Tapi bila Bakak pun apply architecture, saya pun apply architecture, saya duduk fikir-fikir pasal apa satu kampung sampai nak ada 2 arkitek. Tengok-tengok saya ada sains. Saya mengaji inilah bahagian apa orang panggil jurusan sains. Dulu kan ada jurusan sains, jurusan art kan. So dia art. So dia tak ada chance nak masuk sains. Saya boleh masuk sains. So saya kata tak apalah. Saya korbankan minat saya ambil sains. Tu yang ambil diploma sains dan seterusnya. Dia terus jadi arkitek.
Faham? Faham. Tapi dia arkitek syok dia lepas dulu. Dia bawa Okey. balik dengan kereta Fiat Oh, Mirafiori tu tu dia. masa raya-raya. Kita Oh, baru baru year 3 year medical 3. school. Nampak. Yalah Dia betul. dah bagi duit raya, kita masih duk teliok lagi tengok. Faham. Itu gara-gara saya jadi rebellious lah. Ah. Geram. Orang boleh berjaya dulu. Kita Faham. lambat sangat medical, you know lah medical kan. Betul, You lama 6 doctor tahun, 5 so. tahun. Masya-Allah. Mhm. So Ah, lepas tu Datuk dah pursue dalam bidang perubatan yes. di UM, betul? Yes. Then masa tu Datuk minat dalam bidang seni ni masih ada ke dah pudar-pudar macam tu? Masih melukis tak masa tu? Oh, masih melukis. Bukan kata melukis je. Masuk persatuan di Universiti Melaya tu, persatuan apa tu, ni art. Kan dia ada seni, Ya betul. yang Kesuma nama dia. Ah. Masuk pasal apa? Ah. Kesuma boleh travel. Boleh pi ni lah dengan grup-grup. Mereka Ah. buat muzik, dance dan sebagainya. Di Ha. kita ni tak boleh pun buat macam boleh juga lah. Faham. Pi sampai kata-kata lah. Pi Thailand, pi Indonesia, pi Sabah Sarawak. Hmm. Mana pernah orang naik helikopter? Kita dapat naik helikopter pasal apa? AMI jemput kami buat performance. Syok lah. Hampa bayangkan. Pi sampai Sabah Sarawak, Miri, Kapit, Kenawit semua. Mana pernah dengar? Seronok. Setahun je lah. Setahun je. Pasal pre-medic. Pre-medic. Pre-medic ada waktu. Masuk medic first year. Tak ada waktu dah. Refer lah. Faham. Tak refer tak? Tak dia tahu tak refer apa ni? Refer maksudnya refer satu subjek anatomi. Faham. Kena buat lain lah. Betul, Kalau tidak tak boleh naik year 2. Betul. Maknanya Datuk, kalau masa Datuk Miss Sejarah ni pernah boleh menari dan menyanyi lah ni, betul Datuk? Menari tak pandai sangat lah. Menyanyi tak pandai sangat. Main Tapi music. jadi MC. Jadi MC. Orang tak ada peluang jadi MC, saya lah naik. Tak malu lah. Dia muka tebal. Jadi saya agak tertarik sikit Datuk punya pengalaman ni kan, you punya karakter seorang darah seni, lepas tu masuk bidang sains. Walhal kalau kita fikir balik, seni dan sains tu macam berlawan sikit. Biasa orang seni ni dia abstrak, kan? Dia kalau sains ni dia betul-betul objektif kan, dia regimental. Jadi macam mana Datuk boleh balance kan tu? Dia tak berlawan kan dalam diri Datuk tu? Sebenarnya semua tu atas pembawakan orang tua-tua juga. Saya masa nak apply jadi arkitek tu, Tuan I dah setuju. I duduk dengan Tok. Lupa nak cerita tadi. Ni malu lah nak cerita mak bapak tak berapa ngam dulu depa suka bercerai-berai semua. Zaman dulu kan orang Kedah. Betul. Kalau pangkat lebih sikit bapak saya OCPD. OCPD ni tapi saya tak duduk dengan bapak saya. Dia ada OCPD berapa? 4 ke 3 paku. Kalau dulu orang kata 3 paku 3 tu lah. Faham tak? So mak I pun mengamuk lah juga kan. So dia pun pergi cari orang lain juga. Lepas tu adik-beradik punya banyak yang tinggi-tinggi ni, kiri kanan. Okey tak apa. Ni nak cerita pasal you tanya masuk sains tu kan tadi kan, daripada art tu kan. Tak berlawan jiwa. Sebab dari kecil lagi dah ada sifat rebellious. Apa orang panggil rebellious ni? Suka berontak. Saya di dalamnya memberontak. Jadi walaupun you nampak saya suka arts, tapi kalau masuk sains pun tak apa. Saya boleh adapt. Dan sains saya sains yang berbentuk seni juga. Berarti doktor sebenarnya seharusnya ada seni. Betul. Sepatutnya pun. Betul. Kalau kita cakap pasal nak jaga pesakit, kan kita kena ada emosi yang tak keras. Betul. Kalau sains ni keras. Jadi rupa-rupanya boleh pakai. Cuma nak mengaji penat lah. Betul. Sebab orang sains dengan orang art ni study dia lain. Betul. Faham Datuk. You tahu kan, penat lah nak study. Okey. Jadi Datuk tadi cakap bila dah buat kat UM kan, dah habis semua, lepas terus masuk ke bidang psikiatrik terus ke, atau Datuk dah cuba bidang-bidang lain? Dah nampak dah kan. Lepas aja study yang gila-gila ni, dia nak pergi ke arah tu lah, benda-benda yang emosi, psikiatri, mental. Sebab benda tu ada seni. Betul. Faham Datuk. You mana tak ada seni kalau berjumpa dengan pesakit you yang kata, doktor nampak tak benda hitam kat belakang you? You kalau doktor biasa nak main game macam tu. Betul. Jadi doktor yang jaga mental ni, dia ada sifat yang boleh faham. Betul. Dia kena menjiwai patient tu punya perasaan. Doktor psikiatri pun bukan betul sangat. Betul. Tapi saya terjebak dengan Majlis Sukan Negara sebab ada satu tempat kosong. Ni Tuhan nak bagi rezeki. Sebenarnya semua ni bila saya dah tengok, bila umur macam ni, kita tengok balik perjalanan hidup kita semua dah diatur.
Faham, betul, betul. Kenapa engkau daripada psychiatry, Ha. lepas tu pergi masuk pula ke opposite balik. Ah, Daripada gaib, benda-benda emosi, Ah. benda-benda yang abstrak ah, kepada sports. betul. Yang harus ada facts and figures and must qualify. Betul. Kan sports. So jumpalah Miss Bone pula. Ah. Miss Bone jalani. Tak silap saya tahun tu yang tahun kita menang Thomas Cup kan Datuk? Betul. Jadi Datuk pun ada Saya menyumbang jugalah. kerja 9 tahun kat Majlis Sukan Negara. Ah. Dapatlah menyumbang sikit tenaga. Ah. Seronok lah sebab Ya, kita betul. kaki rebellious. Dapat peluang travelling je. Gila-gila lah travel kan. Betul, So betul. pergi Olimpik. Mana Betul. mana doktor biasa boleh beli orang Olimpik. Betul. Saya happy lah. Alhamdulillah. Masa tu lupa diri sikit. Maksudnya kadang-kadang fikir balik aku tinggal anak bini, you know. Sekarang ni kalau diminta ulang balik hidup, mungkin yang tu saya nak kena slow down sikit. Dia terlalu gila kepada kerja, sehingga kan kadang-kadang kita sedikit orang kata lalai. Jadi kita berdepan dengan khalayak ramai ni kena bagi nasihat lah supaya jangan terlalu lupa diri. Itu kelemahan saya dan bukan saya frust ataupun bukan saya regret. Sebab regret ni berarti kita tak mau menerima aturan Allah. Dia dah kata, kau masa ni saya pernah tinggal tinggal isteri saya yang mengandung anak kedua sebab kejar belajar. Jadi Dr. Sukan kena pergi buat postgraduate kan di London tu. Setahun saya tinggal dia orang. Beranak pun saya tak ada. Sampai macam tu sekali. Sebab tu sekarang saya marah kalau sesiapa yang tak suka kerja kuat, tak mau berkorban sikit, manja. Saya kalau laih-laih tu saya memang staff saya memang saya lanyak lah. Sebab kita pernah lalui proses ni. Tapi balik pada cerita pengalaman masa dia orang dapat Thomas Cup semua tu. Itulah. Saya masih ingat. Saya masa tu darjah berapa saya tak ingat. So berapa. Memang boleh tahu setiap akhbar tu, surat khabar, paper penuh. Betul. Kita punya kejayaan lah. Betul. Tapi saya tak pasti muka Datuk keluar tak kat paper tu. Dia belakang tabir. Kita belakang tabir. Belakang tabir. Tapi sempatlah masa last drop badminton masa Thomas Cup tu, masa dia pukul Smash dapat point yang kemenangan tu. Betul. Kan semua lagi. Masuk tu. Anda semua ingat tak Punch Gunalan? Ingat siapa yang ikut sport mesti ingat Punch Gunalan. Kami semua kat belakang lah. Dia kan boss kan. So coach, yang bawa beg ubat ni lah semua dia. Tak kira berlempak habis beg semua tu, kami lari semua macam menang skor gol bola tu. Yalah, betul. Oi. Penuh. Tapi kita tak dapat apalah. Mereka dapat proton. Mereka dapat tanah 2 ekar tu. Masa tu you bayangkan. Oi, jadi millionaire lah semua. Betul. So kita ni tayar kereta proton pun tak dapat. Okey. Itu menjadi saya punya titik tolak. Dari situ saya dah buat keputusan. Tak boleh jadi ni. Mereka main badminton boleh jadi jutawan. Aku mengaji lebih teruk daripada mereka. Betul. Betul tak? Jadi doktor ni you ingatlah. Orang lain dah habis kahwin beranak. Kita duduk study lagi. Betul. Pun gaji tak seberapa. Malam tu ke hari tu ke saya buat keputusan tak boleh jadi. Tak kira lah muka keluar surat khabar tak surat khabar tu mana kita peduli masa tu, kita tak tahu pun nak famous tak famous kita tak peduli. Yang penting makan gaji yang mencukupi. Saya tak benarkan diri saya lower than certain level lah. Tu 24 hours resign. Lepas pada beberapa bulan saya dah buat keputusan untuk jadi consultant. Untuk buat program wellness. Okay. So jadi cerita ni. Kita bicara tentang wellness Datuk kan. Yalah, memang kalau kita check balik zaman dulu-dulu ni, Datuk ni kira top guru lah. Top wellness guru. Nombor 1 kat Malaysia ni. Keluar TV1. Pasal tak ada orang. Okay. Zaman dulu Datuk kan, wellness ni tak berapa famous macam zaman sekarang. Betul. Sekarang dah banyak. Saya nak tahu, dulu Datuk mungkin ada ikuti guru ke, Datuk punya mentor siapa Datuk yang di zaman dulu ni? Ke Datuk buat self study? Sepatutnya ada mentor kan, tapi kan bila orang tu memberontak, pemberontakan tu menjadikan dia 2 badan. Dia ada 2 body. Dia yang you nampak I ni, dan dia yang di dalam yang you tak nampak. Yang dia ikut yang you tak nampak tu. Bab kata orang putih dia panggil gut feeling. Saya banyak gut feeling. Contoh kalau you tengok Selamat Pagi yang exercise tu apa? Betul. Apa nama program tu saya pun tak ingat, Mishon.
Selamat Selamat pagi pagi. Malaysia. Selamat Malaysia. Lebih kurang tu lah SPM. yang exercise tu Ah, senam. ah, Bukan saya pandai pun kalau kau tengok balik video-video tu, saya tak ada muscle ke, ah, tak ada lah. Tapi kaki tak adalah sakit macam encok-encok ni. ah, Dulu masih lagi boleh lompat. ah, Tapi daripada situ, Tuhan bagi kat saya rezeki. Sebenarnya nak cari part time, nak cari duit lebih. ah, Sekali buat program tu baru 15 minit kan shoot, ah, dapatlah lebih kurang 200 ke 300 ringgit. ah. Saya tak tahu yang toke tu dapat sampai 8,000. Betul, dia bagi datuk Aku 200 je. lagi geram ah. Aku buat 2-300 kau bagi satu program. Kau satu program RTM bayang kau 8,000. Ah, Oh iyalah kau tolak kat kru ah, semua tu habis-habis. Dapatlah 4-5,000 kot dia ah, dapat. Aku betul. bagilah 400 ke Ah. 500. Tak. Hmm. Tapi tahun kedua, I tanya dia, kau tak bagi aku 400 sebab RTM sambung kontrak. Bang, 3 tahun bang, you bayangkan hari-hari. Kalau RM200 hari-hari pun bolehlah sikit kan. Zaman dulu. Kaya pada gaji kita lah Betul, kan. betul, betul. So saya dapat 3-4 tahun kot. Sambilan tu sekolah pula panggil. Pergi Hmm. kan ada sekolah kan ada dia punya broadcasting punya unit tu kan di Kiara tu. Yes, yes. Pun dapat sikit lagi program. Ah, So alhamdulillah. pendekkan cerita bolehlah cari makan. Malam-malam pergi buat locum. Locum. Doktor kan dulu locum 1 jam RM15, Jauh. RM13. Cukup lah. Buatlah 2 jam 1 malam. Ni nak jaga dia orang 3-4 orang ni. Okey. Itulah. Naik tu cuma macam ni. Kalau saya tengok sekarang lah, Ah. doktor-doktor yang ada dekat Malaysia ni kan, dia standard tau. Dia macam sangat-sangat stereotype. Maksudnya doktor ni habis belajar, dia pergi sambung belajar masters kan, lepas tu buat clinical kan. Macam itulah. Tapi datuk ni saya tengok memang saya boleh cakap, kalau boleh saya guna perkataan anomaly. Kalau anomaly tu di luar kebiasaan. Di luar kebiasaan. Dia bahasa dia lapik. Anomaly ni maksudnya tak betul. Bukan tak. Betul. Dia luar kebiasaan doktor-doktor perubatan ni lah. Sebab datuk ni satu ialah ada dalam seni, boleh melukis. Kemudian masuk dalam bidang sains perubatan. Lepas tu ada juga jiwa entrepreneur ni. Jadi saya nak tahu sikit, nak kupas macam mana Datuk dapat jiwa entrepreneur tu lah. Mungkin ada macam idola Datuk ke, atau masa zaman Datuk muda kecil ke diberi galakan nak buat bisnes ke, macam mana Datuk? Masa kecil tak jual goreng pisang macam orang buat cerita sedih-sedih kan, lepas tu jadi kaya kan. Saya tak ada pula sampai nak sedih macam tu, tetapi disebabkan balik pada cerita bisnes ni, dia lebih kepada kebetulan. Biar kita jangan bohong pada diri sendiri, atau siapa-siapa yang kenal saya, dia tahu dia ni sebenarnya bukan pandai sangat menjual, tetapi rupa-rupanya ada sedikit orang kata apa, pendedahan. Tak sangkalah kod-kod benda tu menjadi contoh jual burger masa kampus kan. Kan ada hari apa orang panggil, hari macam sekolah tu sports day lah. Rupanya kampus pun ada open day. Kan semua boleh datang melawat kampus kita tu, college kita tu. Itu 2-3 tahun tu menjual. Lepas tu masa sekolah dulu jual t-shirt, pergi shop t-shirt. Satu sekolah tu boleh beli kat t-shirt kat saya. Okey. Orang macam saya ni dia tak pandai buat benda tu. Contoh, tak pandai main takraw, tapi jadi kapten takraw macam mana? Dia jenis yang hemoy, tahu orang Melayu panggil hemoy. Maksudnya dia tak tahu pun dia buat macam tahu juga. Lama-lama tahulah. Betul. So okey, balik pada cerita tentang berniaga tadi. Jadi konsultan tu dah mula berniaga sebenarnya. Sebab you dah mula, saya tak sedar pun yang saya pergi menjual. Menjual berarti diri kita, value kita, boleh mengajar tentang kesihatan, inilah wellness. Lama-kelamaan dapatlah sebulan. Yang tu orang kata periuk nasi yang menyala betul. Sebab katakan saya dapat 3 program sebulan. Satu program 3 hari 2 malam. Katakan Petronas ambil saya. Dulu Sarawak State Government ambil saya. Ambil lah Tenaga Nasional. So lama-kelamaan you dapat 3-4 program per month. Katakan satu program 3 hari 2 malam. Dia bagi package. Saya bagi package kat dia orang. So dia hantar 50 orang. Saya train mengajar, makan, minum, exercise semua, testing dia orang. So dia orang seronok lah. Jadi bila seronok kita dapat sikit orang kata apa,
branding. Hmm. Nama program masa tu ialah apa nama? WWN lah, World Wellness Network. Well for Anyway, life, Datuk. Well for life kan? tapi ada program dulu nama Well for Life, tak salah saya. Well for life. So program tu, satu program saya diberi lebih kurang antara 18,000 hingga 25,000. Zaman tu Datuk kira. Kau bayangkan? Zaman tu. Kalau 18,000 sampai 25,000, yang 18 tu minta diskaun lah. Harga saya 25,000. 3 hari 2 malam, babe. Masa 20 ke 30 tahun dulu. Betul. Masa tu boleh lah. Tetapi berlakunya kanser tu lah. Jadi so saya nak sentuh sikit sebelum saya terus ke Datuk punya pengalaman kan. Yes. Ni nak tanya sikit kalau Datuk sudi lah. Boleh share sikit tentang Datuk punya sedikit background tentang keluarga. Kan. Macam mana Datuk jumpa belahan jiwa Datuk? Jauhnya Asam Garam ni. Kita ni sikit, kita ni patah balik sikit. Kita pergi part-part yang sedih tu nanti. Part sedih-sedih tu later lah. Sebenarnya banyak kesedihan pun dalam hidup saya, tetapi kita tak guna cerita tangisan terlalu banyak kali sebab antara satu daripada filosofi hidup ialah jangan terlalu menceritakan tentang kesedihan hidup you. Tak berapa elok sebenarnya. Tapi kalau tujuan untuk iktibar, boleh. Bagi nasihat, boleh. Balik pada cerita jumpanya buah hati. Buah hati belahan jiwa. Belahan jiwa. Soulmate Datuk. Soulmate. Dahsyat ceritanya kalau you dengar ni, kalau nak ikut pun boleh. Siapa yang belum lagi. Dia ada checklist. Dia ada checklist. Tahun pertama, tahun kedua medical school aku tak nak orang kata apa confirm lagi. Sebab kan kita ambil medical school ni 6 tahun. Orang 5, saya 6 sebab saya kena pre-medic. Sebab tak pandai, kena buat pre-medicine. Kalau pandai terus first year, tak apalah. So bila tahun pertama, kedua aku dah panik. Pasal apa? Tahun ketiga tak ada lagi. Tak ada yang confirm lagi. Umumnya checklist ni, contoh, saya nak orang yang utara. Sebab apa? Saya dah nampak ramai yang bergaduh pasal nak pergi Sabah seorang, nak pergi Johor seorang. Johor seorang, Melaka tak apa juga. Kalau Johor kena dengan polis, ni orang polis ada depan saya ni kan. Tak apa, lawan dia dah duduk dekat, tak apa sekarang. Dulu jauh. Betul. Setiap kali you nak balik Penang, you tahu tak? 8 jam ke 7 jam kalau hari raya. Naik bas tu Bas ke apa? Bawa kereta pun. Memang betul. Orang lama kenal ni cerita ni. Boleh berhenti kereta, mandi dulu. Kereta tak jalan lagi. Jangan main anak susu semua kan. Okey, pendekkan cerita. Bayangkan saya dah nampak benda tu. So saya tulis list. Dia kena tinggi macam mana. Dia tak boleh tinggi pada saya. Saya pun dah tak tinggi. Kalau dia tinggi pada saya macam mana. Nombor 2, rambut dia kena straight. Entah macam mana boleh straight. Aku pun pelik juga. Lepas tu dia kena boleh cakap bahasa Inggeris. Entah ada sebab lekut. Lepas tu dia kena intelligent. Dia tak boleh blur. Aku memang tak boleh tahan. Minta maaf cakap sebab ada kaitan ni dengan hidup you. Sebab apa? Benda yang cantik you nampak depan mata sekarang, kalau tak boleh diguna pakai 5-10 tahun daripada nanti, disebabkan cinta saja, saya percaya dia tak tahan lama. Sebab kita belajar dalam psychiatry pun kan. Tapi itu dah lepas berkenalan. So pilihan tu ada lebih kurang 15 kot checklist dia. Tak boleh berbau, tak boleh ni semua. Sampai macam tu. Kau jangan main. Kau nak ikut tak yang mendengar ni? Tapi betul. So bila kita dapat ni yang list dengan yang dah 42 tahun berkahwin sekarang, agak-agaknya tu ada sikit lah dia punya kebaikannya. Sebab apa? Dia kena lulus 75% ataupun kalau dapat 80%. Ada scoring tu. Ada sistem scoring. Boleh dapat sebenarnya. Sebab apa? Dalam konsep bila saya dah besar sikit, dah tua sikit, baru saya tahu itu dia orang duk cerita law of attraction. Pernah dengar tak? Apa magnetism, ni yang apa you focus you dapat. Betul. You just list. Bila list bertulis lagi fokus. Sebab kalau you fikir je nak, dia boleh berombang-ambing. Maksudnya macam monyet. You start to jump. Sekejap nak budak utara, sekejap tak kisahlah. Saya aku cinta kat dia, Mak Saleh pun tak apa. Aku tak fikir lagi ni. Masalah agama semua kan. Mesti ada basic semua tu adalah tulis. Baik, macam kita tu terror sangat. Tapi dah kita dibenarkan bertulis lah. So dia datang, lulus. Lepas graduate je, houseman. Mana ada masa cuti?
Ya Kan betul. 24 hours kan. 24 hours. Saya dapat tak salah 3 hari ke 4 hari je cuti. Bayangkan nak kahwin ni 3 4 hari je cuti. Houseman, Ya betul. umur dah 28, nak masuk Ah, 29, anak kau umur berapa besok? betul. So Betul. saya dah kira tu semua. Kalau aku 30 tak dapat anak lagi, bayangkan aku 50, anak aku belum lagi habis mengaji. Betul. So semua tu saya dah tulis. Kat Ah, situ kita sama boleh belajar. Must do and must faham. write. The word is Ah, writing. betul. Sampai sekarang saya buat sistem tu lah. So, pendek cerita dia bukan kita punya kerja je ada checklist, Ah, nak memilih pasangan pun ada checklist. yes. Bagus, insyaAllah. Kalau mungkin ada yang boleh ambil tips ni lah. Dengan Okey Datuk. Menarik Datuk punya perkongsian. Sekarang kita nak sentuh sikit Datuk punya pengalaman. Yang sebut tadi tu Datuk pernah diuji dengan kanser. Okey. Datuk bagi sedikit pencerahan Datuk. Macam mana the first day Datuk dapat berita confirm diagnose cancer ni bila dan apa perasaan Datuk waktu tu and what do you do? Apa Datuk buat lepas tu? 2001 sebenarnya, April Fool. Oh. Dahsyat tak? 1st April Ah. dapat berita tu daripada saya punya doktor tu yang mengatakan sebelum tu saya kena bagi tahu untuk anda punya kebaikan juga. Salah satu daripada sebab kenapa saya sampai ke arah situ ialah saya dah jadi tamak dalam hidup. Dalam perniagaan ni sebab mentor tak ada. Sebenarnya saya tak ada mentor yang suruh kontrol sikit sebab semua nak buat. Masa tu tak salah saya dah sampai 11 bisnes yang saya buat. Oh. Daripada jual billboard, saya pernah jual. Oh. Billboard tu, Ah. saya pernah pergi jual untuk ejen lah. Macam Morgan tu, saya pergi kata, bos, bagilah saya commission sikit, saya jual. Dapat 2-3 billboard. Lagi sekali saya geram jugalah. Dia charge dekat berapa setahun. Masa dulu 7,000 8,000 tau satu pacak tiang tu. Tak apa. Saya memang pantang kalau orang tipu saya ataupun dia over. So balik pada 11 punya tu terlalu tertekan. Salah satu daripada pendengar yang tertekan sangat tu ialah bila saya bawa masuk kad medical. Macam Blue Cross dulu kat US semua. Sekarang ni masa tu saya keluar nama MediMaster. Kalau sekarang kalau you pergi masuk hospital mana kan you kena ada hospital pantai ke, ada third party. Third party. Ada provider tu. insurance semua kan. Lepas tu sebelum you masuk kan dia orang akan telefon dulu. Betul. Registration dekat hospital tu. Ni si Atifah nak masuk ni boleh tak? Dia dah register tak? Dah bayar belum semua? Saya bawa masuk kad tu. Zaman masa baru mula bawa kad tu, ni nak jadi cerita kanser tu, sebenarnya rupanya medical fraternity. Masyarakat medical di sini tak boleh terima. Maksudnya konsep ada orang tengah. Kan ni third party yang betul. jaga kemasukan ni boleh tak, kenapa awak charge cesarean banyak ni, kenapa hospital tu macam tu. Kita nak tahu kenapa kau charge sampai macam ni. Jadi doktor tak sukalah ubat ni, kenapa kau bagi. Sebab dulu, minta maaf cakap, ada sedikit sebanyak sindiket atau bukan doktor penipu. Ni pekerja-pekerja ni, kadang-kadang dia pergi kat doktor nak beli susu anak, tak ada duit ke apa, kan dia buat macam sakit ke apa, doktor boleh kolaborasi dulu. Mungkin zaman tu is too advance tu kan untuk zaman tu. Yes. Sekarang dah normal dah, third party is normal. Nah, masa tu, masa saya bawa masuk tu macam benda alien sangat. Sekarang kalau tak ada kad tu kan tak boleh masuk. Betul. Tetapi masa yang saya ni dah 15 ke 20 tahun lepas ni, 20 tahun lebih lah sebab saya kan 2001. Akibatnya terlalu tertekan sebab nak buat juga tapi tak diterima masyarakat medical di sini, maka saya jadi sakit. 2 tahun saya tak boleh tidur, makan, minum, takut. So khabar buka aja ada nama MediMaster. Macam pengelat lah, penipu, dia nak cari duit je lebih. Sebab saya dah dapat kontrak dengan Telekom Malaysia besar. Tenaga Nasional besar. Berapa ratus ribu staff dia saya pegang. Dalam hati tu alhamdulillah lah, tapi perjalanan tu dahsyat. Maka 2001 April Fool diisytiharkan. You bayangkan hari pertama saya dapat berita yang kena kanser tu. Dia demam tak lama, 3 bulan, dia jadi pekak sebelah. Itu gejala-gejala dia. Badan dah mula surut, selera makan. Biasa, kanser. Tapi saya tak tahu.
Saya ingatkan sinus saja sebab bersin, macam demam-demam ringan. Kan kanser ni dia tak demam berat, dia demam ringan-ringan, so macam okey lagi. Tapi kelamaan tak boleh dengar. Rupanya sebelah telinga ni dia dah tutup. Kanser tu dah belakang hidung ni dia dah tekan. Kan ada tube ni. Doktor kata, biopsi, lepas biopsi kau tunggu result. Kamu semua bayangkan waktu ni katakan you dah buat biopsi, kena tunggu result. Dok, macam mana perasaan you? Kita doktor pun rasa macam mana? Tak boleh tidur dah tu. Okey, cuba cerita macam mana you nak bagi tahu pada family you pula. Tak tercerita pun. Tak susah. Macam mana nak tu? Mesti muka you bertukar. Mesti you punya rasa pipi, rasa kulit ni lain. Nangis tu seorang-seorang tak usah cerita lah. Saya pernah ingat masa tu, saya pernah buat cerita pun. Bukanlah nak cerita kesedihan, tapi real. Saya pernah bawa kereta balik sendiri, lepas buat biopsi tu. Biopsi tu tahulah kan, dia tarik tu, dia bagi ubat pelali je. Lepas tu dia tarik 2-3 tisu belakang hidung dalam tu, macam sabun. You bayangkan bunyi tak, boleh dengar tu. Sakit. Dia masuk dalam botol, lepas tu tarik lagi sebelah lagi. Sebab doktor ni nak pastikan semua dapat lah, supaya tak payah buat 2-3 kali. Sekarang dia kata awak tunggu seminggu, tunggu result. Okey. Masa balik tu, atas kereta saya masih ingat macam budak kecil. Dia punya nangis tu macam budak kecil. So saya duk tengok kiri kan, anilah kereta kiri tu duk tengok saya. Saya lupa yang saya tengah duk nangis. Rupanya dia duk tengok saya. Tak apalah, kau punya pasal lah. Aku nak balik ni, aku tak tahu nak cerita macam mana ni. Diringkaskan kata, lambat laun tahulah. Masa tu Najman dah ada. Ada Aiman Okey. So anak saya masih sekolah lagi. You bayangkan tak? Dah fikir dah aku besok tak ada bisnes. Sebab masa tu buat bisnes sendiri kan. Betul. Jadi dia pun masa tu jadi konsultan ke. Itulah Medimaster semua tu. Rupanya seminggu dah sampai. Classmate yang jadi pathologist, Profesor Wong nama dia. Kawan, classmate, satu kelas. Dia dah jadi profesor yang jaga bahagian pathology. Kau bayangkan, next time bila doktor bagi tahu kat you, please sit down first. Dia lembut. Dia panggil Adin je lah. Din, just sit down first. Sudah. Bila dia lembut kata kat you, please sit down first, you rasa-rasa positif ke negatif result tu? Jawab sendiri. I dah tahu. Sebab kita doktor kan, bila kita ask, please sit down, that means kita nak cool patient kita dulu. So saya jadi patient, dia tepuk belakang I'm sorry. Bila dia kata I'm sorry, result positif, you stage 3. Yalah, belum stage 4 tapi sama lah, lebih kurang kanser kan. Berarti dia dah masuk ke gelenjar, ke around my neck. So to cut the story short, went for chemo, went for everything else. Again, masa tu pun rebellious juga. Rasa-rasa macam Tuhan tak bagi mati lagi lah. Maksudnya Tuhan bagi can lagi. Masih macam perasan pula. Seolah-olah macam Tuhan kata, you better start thinking about your future now lah. Maksudnya after this ada lagi kot. So I wrote a book. Yes. Masa tu sempat tulis buku yang menceritakan macam mana I berlawan dengan Tuhan. Maksudnya I berdialog. Macam cerita ada wahyu pula. Tak ada. Dia menyoal kenapa aku. Kan selalu bila orang sakit kan, why me? I tak isap rokok, I tak ini, I tak itu, rupa-rupanya. Kan tadi saya cerita stres tu. Yes. Sebab tu saya selalu suka cerita pasal stres, psikologi. Malangnya ramai pengikut saya tak berapa suka bila saya cerita tentang psikologi. Tak setinggi penyakit lain lah. Dia tak mau kalau cerita pasal periuk yang nak kena buang, ramai. Bukan 1 million follower. Kalau cerita pasal cup plastik yang tak betul, nak nyahkan, ramai. Tapi kalau kata anxiety, tenangkan fikiran, belajar tarik nafas, adalah kot 5,000. So saya nasihatkan, you suka tak suka dengar. Sebab saya dah lalui, maka lepas buku tu dah siap semua, Tuhan bagi rezeki baik, sampai buat bisnes yang lebih serius lah. Kita continue sikit pasal Datuk punya experience lah. Datuk dah diuji dengan kanser and then dah complete all the treatment kan. Yes. Semua. Tapi saya ada baca buku Datuk. Saya tertarik tentang satu method ni di mana Datuk menggunakan ini I'm not sure, mungkin dah takdir ilahi. Air tu Datuk, water tu yang actually part of benda yang
rawatan yang bantu Datuk untuk heal from cancer. Datuk boleh cerita macam mana Datuk dapat ilham air tu Datuk? Ni memang satu soalan yang cun lah sebab saya pun memang tak pandai pasal air. Mana ada doktor belajar pasal air. Betul. Tipulah kalau kata you expert tentang air kan. Tapi kanser tu merupakan perjalanan hidup di mana bila saya nampak air zam-zam dibawa oleh teman-teman untuk yelah, kita orang Islam kan, asyik-asyik air zam-zam, bawa buah tangan gitu gini. So bila dapat air zam-zam tu dia lebih mungkin psikologi ke placebo ke, tapi rasa sedap. Satu, nombor dua rasa lega daripada kemoterapi, daripada kesan sampingan kan ubat-ubatan, steroid semua banyak. Masa saya dulu steroid tu masih lagi berleluasa dia bagi. Doktor mana ada jalan lain. Ubat dulu kemo tu memang racun betul. Okey. Dari situlah belajarnya air zam-zam punya ciri-ciri, maka saya dapat keluarkan apa yang dinamakan RX Water. Di antara orang pertama Tok Ki lah, PPIM yang dapat filter saya tu. Jadi ramailah 3 tahun pertama saya menggunakan RX Water ni sebagai satu-satunya. Tak tahu lain pasal suplemen ke, herba ke, tak tahu langsung. Maknanya Datuk, sorry to interrupt. First product awareness Datuk is RX Water Yes. lah. Produk pertama. Filter pula tu. Besar pula tu. Kau tu. bayangkan macam mana aku nak jual besok. Tak terfikir pun. Pun ada cerita tu. Bukan saya pandai tetapi dipaksa menjual sebab 100 set pertama yang saya buat sebagai market trial untuk mencuba. Saya pun tak tahu orang lain boleh bermanfaat tak. Saya tu dah best lah kan. Dah dapat manfaat lawan kemo semua cepat baik kan. Rupanya satu set yang saya jual ataupun ni lah buat bisnes tu orang panggil apa? Check kena bounce. Cek yang orang beli kat saya tu ada penipu. So 100 set saya dah happy lah, boleh lah mula berniaga kan. Rupanya check bounce. That means tak valid, dia tak ada duit. Habis nak buat macam mana? 100 tak terjual. Itu yang dia panggil saya bukan pandai berniaga. Saya diaturkan secara orang panggil reluctant businessman lah. Zaman tu Datuk, dia punya marketing semua tak sehebat sekarang tu kan. Macam mana nak market, nak jual tu. Mana ada internet semua. Mana internet semua tak ada. Betul. So, zaman dulu masa Datuk keluarkan RX Water tu, produk pertama, sebenarnya inspirasi dia from Datuk punya pengalaman lah, from water tu. And from air zam-zam tu. Air zam-zam tu. So the idea was RX Water ni Datuk nak buat air semirip-mirip air zam-zam lah. Yes, in kalau terms boleh. of dia punya mineral dia, semua tu lah Datuk kan. pH dia, energy dia, yes. Understand. Dan yang agak menarik, it's very interesting adalah RX Water ni walaupun founded in 2001 tu 2001 tu, tapi masih bertahan sekarang. Dah more 20 over years. Itu yang saya agak alhamdulillah lah. Alhamdulillah. So, kalau Datuk kita nak cerita Datuk punya experience lagi. Once sudah cure cancer, alhamdulillah. And then kita punya followers banyak ni Datuk. Banyak dengar cerita pasal Datuk develop DND diet tu. So macam mana Datuk boleh dapat ilham, dapat ilmu? Datuk buat research sendiri ke macam mana diet DND tu? Betul. Soalan yang lagi menarik, lagi pening kepala nak cerita. Dan sebenarnya kalau you tengok pada 2001 saya dah lega. Tak sampai 8-9 bulan tu dengan izin Allah dan dengan air ni sebagai water therapy. Saya kemudiannya belajar sikit-sikit lah tentang diet, pemakanan, sihat semua. Tapi tak pandai, maksudnya tidak serius. Sampai 2012 ke 2011, saya tak berapa sure. Tetapi ni dia. Tuhan tu menjadikan sesuatu atau mengeluarkan satu peristiwa dalam hidup you yang menjadi asam garam ni. 2011 saat salah saya nak masuk 2012 tu saya kena lagi sekali. Orang panggil relapse. Pernah dengar relapse tak? Berulang. Penyakit yang sama dan doktor nak buat sama juga. Nak biopsi, nak kemo, nak steroid dan sebagainya. Saya lari.
Lari tu maksudnya saya tak nak langsung Hmm. buat cara modern medicine tu sebab saya dah tengok kesan sampingan dia teruk sangat dan saya tak mampu laluinya lagi sekali. So dicepatkan cerita, saya belajar lebih-lebih lah. Dan dalam waktu yang terdekat. Maklumnya semua untuk emergency tu. Belajar pun apa yang boleh nampak, apa yang masuk akal buat. Rupa-rupanya diet. Nampak? Diet, pemilihan makanan, sayur, buah, balik pada water therapy tu asas, garam. Dahsyat. Jadi saya kata kod-kod lah yang ni boleh lawan daripada kemo semua ni. So apa saya buat ialah saya go full time. Jadi tak sampai 3 bulan kot saya tengok result dia cun. Maksudnya benda tu boleh kecut. Kita tahulah. Kita boleh x-ray, bukan x-ray, kita boleh rasa. Kan dia kalau kena tu saya jadi pekak. Betul. Sebab dia block. So you tahu masa mana dia lega. Masa dia kecut tu dia akan bunyi macam pop. Macam kita blow tu kan. Dia rasa macam terbuka. Masuk bulan ketiga tu saya punya happy lah. So daripada situ saya berjanji nak fokus kepada DND diet. Saya namakan DND diet. Dan tidaklah begitu lari daripada kesukaan ramai. Sebab apa? Kita tak serius macam cuma kena makan katakan lemak saja atau kena makan sayur saja, tak boleh sentuh apa telur langsung. Tak. Saya tak ada sampai macam tu. Jadi sampai sekarang diet tu boleh diguna pakai untuk berbagai jenis penyakit lah. Ya, betul-betul. Dan dari DND juga kita bantu patient juga Dato' kan. Patient yang datang ke wellness center semua kita bantu dengan the same protocol yang Dato' amalkan lah. Alhamdulillah. Okey. Kalau saya nak bagi Dato' sedikit pertanyaan lah pasal doctors dia ada naratif Dato'. Ini naratif yang beredar di masyarakat. Dia cakap macam ni Dato'. Doktor ni kan tak sepatutnya jual suplemen. What do you think about that narrative? Pendapat Dato' macam mana? Saya senang je. Engkau nak kata apa, katalah. Sebab apa? Masa aku sakit dulu, engkau RM1 pun tak bagi kat aku. Aku lawan habis. When I am sick, you don't even pay me 5 cents. And what you talking about now? Well, we are doctors. Tapi kita juga manusia. Sanggupkah kau tengok doktor yang belajar lebih lama daripada manusia biasa dari sudut pelajaran, mendapat rezeki yang lebih sedikit dan paling sedikit daripada manusia lain. Dan zaman sekarang doktor lagi teruk hidup mereka. You tak percaya siapa ada anak yang jadi doktor atau kahwin dengan menantu doktor, saya tengok sendiri. Betul. Betapa seksanya dia orang, gaji tak seberapa, kerjanya masih lagi kuat macam dulu. Ya Allah, saya tak benarkan diri saya diperalatkan. Betul. So, saya ambil bisnes ni sebagai satu jalan keluar. Faham. Dan saya sanggup even letak saya punya DR. Saya pernah pergi jumpa MMC kata saya dah umur 70. Kau nak ambil lah lesen aku, tak kisahlah. Dia orang kata tak boleh. Sebab apa? Dia orang kata kat saya tak boleh sebab awak dah terkenal dengan nama Dr. Nordin Darus. Jadi kalau awak bagi balik doktorat awak pun, awak masih dikenal dengan doktor. Aku kata, macam mana? Engkau kata aku tak boleh menjual. Aku nak bagi balik doktorat aku, engkau tak mau. Faham betul. Dia kata tak guna sebab awak dah terlekat dengan nama. Dia kata susah lah macam ni. So pendek cerita, pendapat saya, doktor harus dibenarkan dengan syarat profesional. Dengan syarat produknya mesti berkualiti lebih baik daripada yang ada ke pasaran atau sekurang-kurangnya sama standard yang di-approve oleh kementerian. Okey? Baik. Okey Dato'. Last sekali. Saya dapat info mengatakan Dato' baru dapat superhero award daripada Nona. Congrats Dato'. Tahniah, saya ucapkan. Alhamdulillah. Dan menurut dia ada kriteria lah yang dia bagi award ni. Biasa orang bagi award ni dia ada dia punya sumbangan. Dan antara sumbangan yang saya tengok list daripada Nona tu, superhero award, dia cakap Dato' punya perjuangan untuk mencerdikkan rakyat tentang kesihatan. InsyaAllah. Jadi Dato' boleh, kalau boleh dalam 1 minit 2 minit ni, Dato' bagi kata-kata kepada masyarakat ni tentang sihat ni macam mana yang you patut cara nak sihat macam mana dan cara pandang macam mana you patut pandang as a whole, holistic medicine tu. Perspektif
superhero ni kan. Ah, Saya pun terkejut. Ah. Memang kita tak pernah minta. Ini semua dia orang yang nominate. ah. Tapi bila saya tengok nama yang ditulis tu, titlenya ialah superhero Motivator. men's motivator. Later. Ah. Aku kata bila pula aku jadi motivator ni. Tapi rupa-rupanya saya selalu mengatakan bila you menceritakan perihal kesihatan, Yes. ramai orang akan termotivated. Yes. Mau tak mau. Sebab Betul, apa? betul. Akan adalah orang yang sakit. Betul. Maka kita kena buat secara serius. Dan bila kita mengajar, kita buat secara ikhlas. Lepas tu kita ada juga dengan produk-produk yang berkualiti. Yang saya sendiri pakai. Saya tak akan buat benda-benda yang saya ataupun anak pinak saya tak pakai. Kita boleh. Dan nasihat saya senang je. Bagi mereka yang nak tengok hidup kita ni, dia mesti berpegang kepada prinsip satu, mesti ada tujuan hidup. Kita senang je. Dia ada lebih kurang 4 atau 5 step saja. Okay? Tapi yang penting sekali ialah dia kena fikirkan tentang masalah orang panggil kesihatan. Sebab kesihatan adalah kekayaan pertama. Kalau siapa yang anggap duit pertama, salah. Orang yang pernah melalui hidup asam garam ni, dia tahulah bahawa kesihatan is still number one. Baru datang duit pun mustahak. Lepas tu ketenangan jiwa. Lepas tu masalah tujuan-tujuan hidup. Ramai orang tak tahu hala tujuan. Belajar. Dan last sekali ialah you kena bagi balik pada masyarakat. Yes. Barulah kita ada barokah. Okay. Kalau you tengok pagi tadi saya keluar dengan matahari kan, saya suka gila pada matahari ni. Ikut-ikut tu pun orang kata tak ada kerja lain lah. Bukan ada follower pun. Aku peduli apa kau nak ikut tak ikut. Sebab I suka kepada matahari tu. Itu seni. Bagi saya itu seni. Balik pada cerita tu ialah 3 benda jangan minta Tuhan tarik. Sebab ini nasihat saya kepada diri saya dulu. Dan kalau you nak dengar. Nombor 1, jangan bagi dia tarik balik barokah. Nombor 2, jangan bagi dia tarik balik nikmat syukur. Dan last kali dia jangan tarik balik nikmat sabar. Cuba fikir-fikirkan balik dan kita jumpa lagi satu hari nanti. Bye. Alright, terima kasih banyak Dato' atas perkongsian yang cukup best dan istimewa. Jadi saya rasa that concludes kita punya podcast Asam Garam. Dan insyaAllah kita jumpa pada podcast-podcast yang berikutnya. Thank you very much. Let go dan feel good semua. Terima kasih. Terima kasih. Asam Garam Podcast. Jangan lupa subscribe, share dan like dan boleh komen pun.